Macam mana nak rakam muka je sebab oh, okey okey boleh boleh boleh. Pin, Faham faham. pin. Oh okey okey. Kamu pin kan, jadi boleh lah kan. Tapi saya akan share slide ni Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat kita meneruskan kuliah kita Titas Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Dan baru ini kita dah melihat taklimat tentang bagaimanakah perjalanan untuk Titas ini selama semester pendek ini berjalan. Dan pada hari ini kita akan cuba tengok topik yang pertama, iaitulah tentang pengenalan ilmu ketamadunan. Tentang pengenalan ilmu ketamadunan. Right. Kalau kita sebut perkataan tamadun, Ustaz yakin dan percaya kita semua pernah dengar. Sama ada di peringkat sekolah menengah ataupun sehari-hari kita mendengar perkataan tamadun. Penggunaan perkataan tamadun itu sendirilah. Yang mana tamadun ni dia diambil daripada perkataan Arab, berasal daripada perkataan ad-din. Ad-din, ad-din ni maknanya agama ataupun cara hidup. Cara hidup lah. Dan ditambah dengan mim dekat depan dia. Jadi ad-din, madain. Itu jadi madain. Lepas tu tambah lagi ta. Sebelum mim tadi jadi tamadun diubah, dia adjust lah. Yang mana kalau sebut madana ni ataupun kalau sebut Nabi ubah nama perkataan Yasrib itu menjadi Madinah, Madana ataupun kita kata Madinatul Munawwarah, bandaraya bercahaya, Nabi ubah. Ini salah satu hari ni yang berlaku dalam negara kita pun macam tu. Ada bandar baru Salak Tinggi. Ada Salak Tinggi, bandar baru Salak. Tapi dia rebranding ataupun dijenamakan balik. Nama tu dia ni supaya ada aspirasi yang baru lah. Jadi kata tamadun tu berasal pada perkataan Arab iaitu madana, iaitulah perbuatan membuka bandar ataupun kota, yang mana yang dimaksudkan dengan madana ini perbuatan memperhalus budi pekerti, memperelokkan. Dan dari perkataan madana tadi terbit perkataan madani, yang selalu kita dengar masyarakat madani, masyarakat yang bertamadun, masyarakat yang berintegriti, masyarakat yang berkompetensi, contoh. Iaitu cara hidup yang menzahirkan budi pekerti yang terpuji. Ini panggil budi pekerti yang terpuji ni. Dan kedua-dua perkataan ini berasal daripada perkataan ad-din, iaitu agama. Jadi orang yang bertamadun mesti orang itu beragama. Ini kita nak kena faham hari ini. Jangan ada di sana mereka mengatakan bertamadun, free thinker, atheist, mulhid, tak percaya Tuhan. Maka dia belum lagi bertamadun. Orang bertamadun dia mesti percaya kepada Tuhan. Dia mesti percaya kepada suatu kuasa yang mana kuasa ini menguasai segalanya. Dalam konteks kita Islam, Islamlah sebagai cara hidup. Betul. Maka kesimpulannya tamadun ni apa? Pembangunan dalam aspek spiritual dan fizikal. Dua ni. Maknanya dalam arti pembangunan bandarnya hebat, tetapi etikanya, moralnya, praktikalnya, karakternya hebat, terbaik, mantap, berdisiplin, berkompetensi. Inilah yang dimaksudkan dengan tamadun.
Jadi kalau kita tengok dalam diri kita ada ke tidak ciri-ciri tersebut. Kalau kita tengok dalam aspek bahasa Melayu, tamadun ni kita sebut tamadun. Yang mana kita akan mendefinisikan, memaknakan dia dengan kebudayaan, kemajuan dan juga peradaban. Itu yang kita nak sebut tamadun. Maknanya bagaimana budaya, budi campur daya. Budi campur usaha, daya lah. Jadi budaya, jadi membentuk tamadun. Orang menghasilkan teknologi, buat kapal selam, kapal terbang, buat kereta terbang. Ini maknanya satu benda yang diolah lah. Ya, jadi budaya, budi campur daya menghasilkan hebatlah. Kemajuan, peradaban, ada nilai saqafah di situ, nilai akhlak di situ. Dan dalam bahasa Melayu disebut juga dengan peradaban, iaitu maju tingkat kehidupan dalam aspek jasmani dan juga aspek rohani. Maka inilah yang kita sebut sebagai pengertian yang kita nak sebut aspek tamadun. Namun di sana ada juga perkataan lain yang digunakan sebelum wujud istilah tamadun. Istilah tamadun ni baru lagi. Kan? Contohnya digunakan perkataan umran, yang mana sekumpulan manusia yang mendiami sebidang tanah yang mempunyai bekalan ekonomi yang cukup, keselamatan nyawa dan juga harta. Ini umran. Mana ada sistem dia. Yang teratur bersistematik. Ini umran lah. Mana sekumpulan hidup duduk satu tempat dan dia ada sistem yang sistematik. Dengan mungkin kita kata polisnya, bombernya, sekolahnya, tadikanya, universitinya, dan pentadbiran-pentadbiran lain lah. Ini dipanggil umran. Dan juga kita boleh panggil seterusnya dengan nama hadarah. Pernah dengar Islam hadri, hadarah Islamiyah contoh kan? Sekumpulan manusia yang tinggal kekal satu tempat. Kenapa perkataan kekal ni sangat signifikan kepada kita nak mendefinisikan orang orang tu hadarah ataupun tidak? Sebab tu dalam Arab mereka ada dipanggil Arab Badawi, Arab Hadari. Sebab apa? Kalau Badawi ni dipanggil kaum nomad, berpindah randah. Kita pun juga ada orang-orang yang suatu masa dulu orang penduduk asal yang mana mereka berpindah randah. Selepas dia buka satu kawasan, maka ditinggalkan kawasan tersebut sebab dia ada unsur kepercayaan lah. Itu dipanggil lawan kepada Hadara, iaitu Badawi. Masyarakat nomad lah. Kan? Juga istilah ini umran dan juga hadara ni diguna pakai oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah pada kurun 14 Mesir. Jadi antara awal Ibn Khaldun ni bapa sosiologi lah, yang menggunakan istilah umran dan juga hadara. Jadi hadara ni dah lama digunakan. Dan kita juga ada mendengar perkataan Al-Madaniyah, istilah Al-Madaniyah. Istilah Al-Madaniyah yang mana berasal daripada perkataan Madinah ataupun bandar ataupun kita kata kota, yang mana digunakan oleh beberapa sarjana, contohnya Abu Nasir Al-Farabi, Siasat Al-Madinah, contoh Muhammad Tariq Wajdi, Al-Madinah wal Al-Islam, contoh Syekh Muhammad Abduh, Al-Islam wal Ilmi wal Madaniyah. Jadi perkataan Madinah ni ada beberapa scholars yang guna perkataan tersebut. Cuma kita nak sebut istilah tamadun ni digunakan, perkataan tamadun digunakan oleh Zurji Zaidan dalam kitabnya Tarikh Al-Tamaddun Al-Islami. Ini Zurji Zaidan menggunakan istilah tamadun. Tapi sebelum ni orang guna perkataan, scholars, sarjana menggunakan istilah lain lah, Madaniyah. Sebab apa? Nabi dah guna perkataan Madinah berakar daripada perkataan ad-din yang kita sebut. Dan tamadun pun daripada perkataan din, dan dia jadi bahasa Melayu dah, bahasa Arab pun guna macam tu. Right. Kalau kita rujuk kepada istilah dalam bahasa Inggeris disebut civilization ataupun civitas, yang mana berasal daripada perkataan civitas ini yang bermaksud masih lagi dalam situasi mendefinisikan kehidupan bandar, kehidupan orang bandar. Dan istilah lain juga dalam bahasa Inggeris boleh digunakan renaissance, kebangkitan, ataupun kita gunakan juga culture. Kita boleh gunakan culture. Namun istilah yang tepatnya penggunaan tamadun ni civilization lah. Islamic civilization, ketamadunan Islam contoh.
Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya tamadun ini adalah satu pencapaian dan juga pembangunan dalam segala perlakuan. Mana apa yang dicapai, sama ada dalam perbuatan ataupun pembangunan, dihasilkan satu teknologi, menghasilkan satu bentuk desain, teknik ataupun apa juga yang hasilkan dalam tindakan ataupun dalam aspek pemikiran, kemajuan seperti dalam bidang sains. Sains ni uji kaji R&D dah menghasilkan lah. Dia ada hasilkan dia. Ataupun teknologi. Teknologi. Logi ni maknanya logis, logos, knowledge. Teknik-teknik ataupun penemuan-penemuan baru dalam aspek teknologi hari ini. Ataupun dalam aspek kesenian. Maknanya dalam aspek kesenian pun sekali. Ataupun kesusastraan. Dia punya pencapaian dalam aspek sastra. Ataupun dalam yang lain-lain lagi. Dengan lebih tinggi, luhur, baik, halus, sopan, berketerampilan. Makna ada SOP dia. Ada dia punya KPI dia. Ada dia punya dapatan dia. Maka inilah dipanggil tamadun. Jadi soalannya, adakah tamadun telah meresap di dalam diri kita? Ini persoalan yang kita cuba tengok pada hari ini. Alright. Boleh teruskan Jadi sebenarnya kalau kita membicarakan soal tamadun, dia ada kaitan pengajian tamadun dengan sejarah tamadun. Ada beza. Pengajian tamadun dan sejarah tamadun. Kalau kita tengok pengajian tamadun, iaitulah dia akan membicarakan soal teori. Kita sebut pasal teori. Kita akan terangkan konsep-konsep asas, ciri serta sifat tamadun secara konseptual, theoretical, abstrak. Maka itulah yang kita sebut pengajian tamadun. Sebab kita belajar. Kita belajarlah. Kita belajar. Dan ia tidak terikat kepada batas zaman dan juga masa. Jadi sebenarnya tamadun ni dia tidak terikat. Dalam aspek ni maknanya kita nak belajar zaman dulu, sekarang akan datang masa dia tidak terikat, dan juga perbicaraannya melangkaui zaman lampau, masa kini dan masa depan. Ini kita kata kita membicarakan soal berkaitan dengan pengajian tamadun. Pengajian tamadun. Sedangkan sejarah tamadun pula adalah suatu pengalaman yang dilalui oleh satu tamadun dari segi apa? Dari segi pencapaian. Dari segi pencapaian, kemajuan dan juga kejatuhan ataupun kemunduran satu tamadun. Ini sejarah. Kita tengok tamadun Cina, tamadun India, tamadun Asia, tamadun Barat, tamadun. Mana kita akan tengok apakah dia capai, macam mana achievement dia, dan bilakah dia jatuh. Bilakah dia berlaku mengundur ataupun dia tidak lagi berada pada tahap yang tertinggi, contoh. Dan ia dibatasi oleh faktor zaman dan juga masa. Jadi faktor zaman dan juga masa itulah yang akan membatasi kepada sejarah tamadun. Contohnya zaman bila? Zaman pasca sebelum merdeka. Mana selepas merdeka, pasca selepas merdeka, contoh. Dan dia terhad, kalau sejarah tamadun terhad kepada masa lampau, bukan hari ini punya cerita. Itulah yang membezakan. Jadi kita belajar sekarang ni, belajar tentang tamadun, maka tentang tamadun kita akan melangkaui lebih daripada itu. Current dan juga future. Sekarang dan juga akan datang. Kita tengok. Kalau dulu kita kata teknologi buat WhatsApp. Tak ada dulu. Ustaz zaman sekolah dulu tak ada. Sekarang ni dah ada. Instagram, Twitter, banyak TikTok. Akan datang wallahualam apa pula. Lagi tak. Hari ni orang dah sibuk nak pergi ke planet Marikh. Dikatakan tahun 2060 dah boleh buat perkampungan. Dah boleh pergi ke pengembaraan ke sana. Kan? Itu teknologi. Kita tak tahulah. Tapi sebenarnya kalau nak pergi ke merentas antara galaksi, perlu kepada kekuatan tenaga. Yang itu kelajuan. Yang mana kelajuan paling laju adalah kelajuan cahaya lah. Kelajuan cahaya. Tapi ada lagi kelajuan paling hebat, kelajuan mata lah. Mata kita memandang
Matahari cahaya dia sampai ke bumi 8 minit. Tapi kita boleh tengok matahari terus nampak terus. Jadi mana mata kita lagi laju pandangannya. Maknanya kelajuan mata lagi laju. Itu teori lah, teori. Tapi secara praktikalnya kelajuan cahaya lah yang paling hebat. Barulah kita boleh pergi bergerak dengan pantas apabila ada teknologi menghasilkan kelajuan cahaya. Kalau boleh buat. Tapi hari ini masih lagi belum buat dengan kelajuan cahaya. Belum lagi. Tak sampai lagi. Okey, jadi sebenarnya pengajian tamadun dan juga sejarah tamadun kedua-duanya saling berkait kerana apa? Tanpa sejarah, kajian tamadun akan menjadi subjek yang hambar. Tak boleh nak digambarkan. Contoh, pernah dengar warna? Warna kan? Warna, dia tak akan boleh keluar warna tanpa dia menempel mana-mana tempat. Contoh dinding. Kita tengok dinding, oh dinding warna pink lah. Maka dinding warna pink itu lantaran ada dinding baru boleh kita nampak pink dekat dinding. Kalaulah dinding tak ada, tiba-tiba ada warna. Tak boleh kita nak terjemahkan. Dia mesti duduk kat mana? Dekat handphone, dekat laptop, dekat mana-mana lah. Itu yang kita kena fahami. Dan melalui sejarah lah ilmu dan teori tamadun dibentuk. Sebab ada sejarah, kita belajar daripada pengalaman. Experience kita belajar. Dan dibina dan dibangunkan serta dikembangkan. Daripada situ dikembangkan. Maka selain sejarah, disiplin pengetahuan lain menjadi komponen dalam pengajian tamadun seperti apa? Yang sangat signifikan adalah agama. Dalam kajian tamadun, agama sangat berperanan. Begitu juga dengan falsafah. Begitu juga dengan kajian bandar. Begitu juga dengan aspek sosiologi, antropologi, budaya, sains, teknologi dan sastra dan apa-apa juga, semua itu dikaitkan dengan sejarah, ada kaitan. Maka daripada situ kita membangunkan teori, konsep, abstrak dan sebagainya. Maka itu perbezaan antara pengajian tamadun dan sejarah tamadun. Cuma persoalan kita, apakah ciri tamadun yang kita nak tengok? Ciri tamadun macam mana? Ciri-ciri tamadun. Kalau kita kata ciri tamadun, maka kita ada tak ciri tersebut? Ini persoalan mahasiswa lagi lah. Idola ni macam mana kita nak design, nak develop, nak build up. Maka ciri pertama yang wajib kepada sebuah masyarakat bertamadun, cirinya adalah wujud sistem kepercayaan dan beragama. Mesti dia wujud sistem kepercayaan dan beragama. Yang kedua, wujud penempatan kekal di sebuah tempat, kawasan membentuk bandar. Seperti lembah Nil, lembah Indus, Sungai Rajang dekat Sarawak contoh kan. Sungai Pahang satu masa dulu. Sungai Perak contohnya. Sungai Mekong di kawasan ni lah kan, Thai kan. Myanmar sebagainya lah. Memerintah. Jadi semua ini adalah menjadi salah satu daripada kita kata ciri tamadun. Ada tempat. Dia tak boleh pindah randa ajak tukar-tukar tak boleh. Yang ketiga, peningkatan kualiti hidup. Lebih baik. Kan? Kalau dulu ada orang basuh baju, nak kena jemur. Sekarang dah ada mesin pengering. Bukan pengering je, dah ada mesin lipat. Bukan mesin lipat je, dah ada mesin pakai baju. Malas nak pakai, masuk dalam mesin, baju semua terpakai terus. Maknanya pencapaian, dia ada pencapaian yang lebih baik lagi. Seterusnya wujud sistem institusi sosial seperti adanya politik pendidikan yang teratur. Daripada tadika, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk level atas sikit, universiti, masuk first degree, masuk second degree, third degree, masuk PhD, pasca PhD. Maknanya pembelajaran yang teratur sistematik. Kan? Ada kolaborasi menggunakan tahfiz, akademik. Dia join, ada sistem semua. Wujud penggunaan bahasa yang serumpun dan tulisan yang tersendiri sebagai perantara komunikasi. Ada lainnya bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Mandarin, bahasa Cantonese. Maknanya ada sistem bahasa yang tersendiri. Tulisan tersendiri. Ada tulisan yang diguna pakai. Macam mana orang Islam di tanah Melayu boleh keluar tulisan Jawi je tu. Tulisnya Arab, bacanya Melayu. Itu tulisan Rumi kan. Ini menunjukkan kepada penghasilan tamadun Islam di tanah Melayu membentuk tulisan baru. Tulisan Jawi. Itu contoh. Wujud sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai. Ni kalau ini dia punya akta dia. Ini kesalahannya, ini punya dendanya, ini punya bayarannya, ini dia punya ini boleh, ini tak boleh. Maknanya itu orang yang bertamadun. Ada peraturan, ada undang-undang. Kan? Dan lahirnya daya cipta
yang baru dalam teknologi dan pembinaan bagi keselesaan hidup. Kan dihasilkan teknologi kereta api laju contohnya. Ini kita tengok Indonesia katanya nak siap dah kereta api laju daripada Jakarta ke Bangkok, ke Bandung 45 minit contoh kan. Ini teknologi. Akan datang ada China dia nak buat nak rentas ke Amerika Syarikat guna terowong bawah tanah. Teknologi. Ada orang buat urura, buat jembatan antara Lumut ataupun antara Perak kan ke Indonesia, buat jembatan macam-macam lah teknologi itu dalam aspek tu. Tapi hebat teknologi macam mana kekuatan kerohanian kita lah. Dan lahirnya dan berkembangnya daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian, sastra dan juga nilai estetika. Ini antara ciri tamadun yang perlu mahasiswa tahu. Cuma persoalannya, apakah hubungan tamadun dengan agama, dengan budaya, dengan bangsa? Ada tak kolerasi? Ada tak hubungan tersebut? Kalau kita tengok hubungan tamadun dengan agama, pertama agama ini berperanan penting dalam kehidupan manusia dan ada pertalian. Ada pertalian. Yang mana Islam menjadi sumber aspirasi dan kekuatan umat untuk bertamadun kerana bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu kalau dalam Islam yang disebut sini hubungan tamadun dengan agama itu sangat erat. Sangat erat. Dan tamadun barat bersumberkan pahaman material dan bukan pada agama. Kalau Islam mesti prioritinya, primary resources adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini tak boleh diubah. Kita tak boleh guna akal, logik, tak boleh. Kan? Di konsep macam tu. Ini kita nak faham lah. Dan pekerti mulia dan moral terhasil daripada kepercayaan beragama dan ianya penting dalam kehidupan bertamadun. Kan apabila sebut bertamadun, maknanya ada sistem kepercayaan lah. Sekejap Alright. Terang sikit. Jadi sebenarnya pekerti mulia dan juga moral terhasil daripada kepercayaan beragama. Dan peningkatan tamadun sila menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan berasaskan kepada kepercayaan dan beragama. Buktinya apa? Adanya lembah Bujang, candi lembah Bujang, adanya Borobudur, adanya Angkor Wat. Ini orang-orang dulu. Makna mereka, bukti cinta mereka menghasilkan monumen, menghasilkan tanda kepada agama mereka hasilkan. Begitu ya kita tengok Islam. Akhirnya kita kata masjid yang dibina sebagai mercu tanda keislaman lah. Contoh Dan dalam konteks hubungan agama, pentingkan hubungan sesama manusia dan Tuhan, tetapi menolak agama hanyalah pentingkan hubungan sesama manusia dan kebendaan saja. Jadi tak boleh tolak agama. Sebab agama dikaitkan dengan Tuhan. Jadi kita kena harmonikan. Hablum minallah, hablum minannas. Ini adalah satu perkara yang jelas. Dan tamadun barat contemporary ini memperlihatkan memisahkan nilai agama dalam kehidupan. Sebab itu barat tengok, tak apalah. Agama ni dalam gereja, dalam church, maknanya dia tengok macam tu. Tapi Islam tak. Agama dalam masjid macam itulah juga keluar. Kalau dalam masjid menutup aurat, kena sembahyang menutup aurat. Kat luar pun kau tutup aurat. Tak boleh buka aurat, tak boleh dedahkan aurat. Itu contoh. Seterusnya, apakah hubungan tamadun dengan budaya? Yang mana budaya ni, apa dia budaya ni? Tata cara bertindak ke atas persekitaran dalam menguruskan kehidupan bermasyarakat. Ini budaya. Macam mana kita berkomunikasi, berhubungan. Dan tamadun dan budaya berkait rapat. Kerana apa? Budaya yang terpuji menandakan kehidupan bertamadun. Budaya terpuji ni menandakan kehidupan bertamadun. Dan masyarakat berbudaya terpuji bermaksud mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral. Maknanya ada masyarakat yang berbudaya terpuji ni, maknanya ada nilai estetika yang ada. Sopan santunnya dengan menghasilkan satu yang hebatnya, akhlaknya, tingkah lakunya, peribadinya, karakternya, gitu.
Dan tamadun mempunyai jangka hayat yang panjang berbanding budaya kerana budaya sering berubah. Hari ini orang belajar budaya K-pop, maka K-pop lah. Lepas ni mungkin budaya daripada barat pula. Tapi tamadun tetap kekal. Contoh tamadun India. Tamadun India yang mana antara yang paling terpenting sumbangannya adalah bagaimana Saudara Gautama Buddha lahir di India. Tapi sebab kesan daripada nilai tamadun falsafah tadi, macam mana nilai kebudayaan tadi dibawa ke China. Jadi Buddhism China juga. Jadi berkekalan. Macam juga Arab. Tamadun Islam, kita kata berasas daripada Madinatul Munawwarah. Maknanya di Mekah lah. Tapi berkembang sampai ke Asia, maknanya nilai tamadun berkembang dan tetap utuh lama. Walaupun tamadun itu berkembang sebagainya, tetap menghasilkan yang konsisten lah, konsep macam itu. Ini konsep kita sebut. Jadi itu hubungan antara budaya dengan tamadun. Dan juga begitu juga hubungan tamadun dengan bangsa. Yang mana suatu bangsa lazimnya ada pertalian dengan sejarah, tradisi dan budaya kawasan geografi tertentu. Maknanya kalau sebut bangsa, dia ada geografinya, ada lokasinya. Ada dia punya budaya tersendirinya. Orang Melayu dengan cara bahasanya, agamanya, dia punya ketuturannya kan. Agama itu sangat penting. Sebut Melayu Islam. Kan begitu konsepnya. Mana ada sejarahnya. Dan ada tamadun yang dikaitkan dengan bangsa. Sebut tamadun Cina, bangsa Cina lah. Kalau sebut bangsa Malaysia, orang Melayu lah. Begitu sebut tamadun India, orang India lah. Takkan sebut tamadun India, orang Melayu pula. Orang Melayu dulu kan. Mana dia merangkumi lokasi geografi dia. Dan sifat tamadun merentasi geografi dan juga melampaui batas kebangsaan. Tamadun ni sifat macam tu. Contoh tamadun Islam, bukan orang Melayu je. Orang Cina pun ada tamadun Islam. Bahkan Islam pernah memerintah Cina. Pada dia Si Ming contohnya. Dan begitu Islam pernah memerintah India. Islam pernah sampai ke Spain, Spanyol 800 tahun. Itu lama. Dan maksudnya kat sini tamadun merentasi daripada geografi. Dan terdapat tamadun berkembang dan dimiliki lebih daripada satu bangsa seperti tamadun Eropah dan juga tamadun Islam. Jadi kat sini kita nak menunjukkan bahawa tamadun tadi merentasi geografi, sempadan daripada batas negara. Dan imej tamadun itu banyak ditentukan oleh bangsa peneraju. Contoh tamadun Melayu. Kita adalah bangsa peneraju. Asal daripada penduduk ini adalah orang Melayu. Jadi bangsa, macam tu juga negara Cina. Asalnya tamadun Cina didiami oleh bangsa Cina. Begitu juga dengan orang India. Begitu juga dengan Singapura. Asalnya orang Melayu. Bangsa peneraju. Dan dalam konteks kita, tamadun Islam berkembang di alam Melayu dan memperlihatkan imej kemelayuan. Pada zaman yang sama, Islam sebagai asas kepada nilai tamadun. Ini yang kita kena faham. Jadi seterusnya kita tengok apakah kemunculan dan kemerosotan tamadun. Faktor merosot dan munculnya tamadun. Jadi kita tengok dulu apakah faktor yang menyebabkan tamadun itu muncul. Pertama, sebab geografi dan lokasi yang strategik. Kedudukan yang sesuai membangunkan penempatan membolehkan peroleh sumber-sumber semula jadi. Ini tempat yang strategik ni. Macam kita Selat Melaka, terselamat daripada monsun barat daya dan timur laut. Maka dia selamat laluan, tak ada topan sebagainya, tak ada. Dan juga faktor geografi ni lokasi yang sesuai menjadi kemunculan tamadun seperti sungai lembah Huang He. Tamadun Mesir di lembah Nil contohnya. Tamadun di tepi sungai. Macam Kuala Lumpur kan, sungai. Sungai apa? Maksudnya Sungai Kelang lah kan kita. KL ni. Maknanya itu contohnya. Dan begitu juga dalam aspek rangsangan keagamaan. Mana kalau ajaran agama dan amalan Quran mendorong manusia menghayati nilai-nilai yang mulia. Sedang contohnya kita tengok tamadun Islam dipengaruhi oleh rangsangan nilai daripada penghayatan hidup Islam dan petunjuk Al-Quran. Ayat yang pertama kali turun pun Allah Ta'ala sebut dah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Mana kita mengkaji, kita belajar, kita buat diploma, buat degree, buat master, buat PhD kerana Allah, bukan yang lain. Itu contoh. Maknanya
rangsangan keagamaan. Yang ketiga, bebas daripada kesengsaraan hidup. Tengok Jepun. Jepun apabila dia lumpuh ketika mana Hiroshima dan Nagasaki dibom, maka mereka bangkit daripada kesusahan, penderitaan hidup. Jadi mereka menjadi bangsa bertamadun, akhirnya menjadi bangsa hebat hari ini. Kehidupan yang sengsara menderita boleh mendorong masyarakat bekerjasama membebaskan diri pada kesengsaraan. Sebab itu kita bangsa Melayu yang duduk di Amerika boleh jadi kaya. Sebab apa? Susah duduk negara orang ni. Bangsa Melayu yang duduk di China, bangsa Melayu duduk di New Zealand, bangsa Melayu duduk di Mekah, duduk di Amerika Syarikat. Jadi mereka disebabkan susah, mereka bangkit dari makan, mereka menjadi bangsa yang berjaya. Orang yang berjaya mereka kat luar negara. Tapi dalam negara kita dibelai, dibagi subsidi macam-macam. Akhirnya kita tak mampu menongkak arus. Kita tak mampu nak melawan segala bentuk penderitaan. Jadi kita zon selesa. Dan masyarakat berusaha meningkatkan kemahiran menghasilkan teknologi bagi keselesaan seperti negara Jepun selepas kekalahan dalam Perang Dunia yang Kedua. Dan yang keempat, apakah faktor muncul tamadun? Penguasaan ilmu dan penghayatan nilai. Penghayatan nilai moral yang terpuji, menggalakkan cinta kepada ilmu dan nilai seperti tekun, rajin, berdisiplin untuk menterjemahkan. Jadi dalam bab ilmu ni memang kena adalah tulus zaman, masa yang panjang. Kena ada azkar, dia kena cerdik, kena pintar, dia tak bodoh, dia berakal. Dia mesti ada sedikit duit. Nak beli kitab, nak terjemah, nak pergi menadah kitab, nak pergi, kena ada lah. Ada Harrison Kers, keinginan ada nak belajar. Ni nak belajar tapi tak ada keinginan, tak boleh ke. Dan pemimpin yang memiliki nilai murni pasti lebih berhemat dan bertanggungjawab bersama rakyat membangunkan negara. Jadi peranan penghayatan nilai ada kolerasi dengan kepimpinan. Dan juga toleransi dengan tamadun lain. Jadi tamadun ni muncul, kita collaborate, buat kerjasama secara synchronize, macam mana menghasilkan teknologi. Contoh Proton sebelum ni buat dengan Mitsubishi, keluar Inspira contoh kan. Lepas tu buat kolaborasi pula dengan Suzuki, keluar contohnya kereta R3. Lepas tu buat kolaborasi pula dengan Geely, menghasilkan pula X70 contoh kan. Dan begitulah setelah ada collaborate, menghasilkan teknologi yang mana dia share teknologi. Begitu juga satu masa dulu Honda dengan Toyota sentiasa bersaing menghasilkan teknologi dalam kereta lah. Dan begitu juga dalam kapal selam. Hari ini kita tengok macam mana Rusia buat kapal, buat peluru pandu yang boleh bergerak antara benua, antara benua 4,000 km per jam. Bayangkan 4,000 km per jam. Pesawat pun berjalan 1,300 km per jam. Kereta api laju pun 600 km sejam. Kereta api laju bulat peluru ni kan, bulat ni lah kereta api laju ni kan. Ini buat peluru pandu. Ini orang menyebut pasal teknologi drone, kapal terbang tanpa pemandu. Dan juga laser. Turki juga membangunkan laser. Macam perang akan datang gunakan teknologi laser. Dan juga kita tengok macam mana mereka menggunakan Iron Dome buat sistem pertahanan Israel. Apabila orang bom je daripada atas dekat langit dia, di kaki langit dia ada penangkis. Teknologi. Ini kita kata macam mana toleransi dengan tamadun lain untuk menghasilkan kena ada hantar, risikan sebagainya lah. Kebanyakan macam tu. Jadi kita ni kadang-kadang dalam aspek penghasilan teknologi kita banyak R&D yang kurang. Kepakaran mungkin ada, universiti hasilkan teori-teori tapi nak praktik, nak buat tu modal yang besar. R&D yang berterusan. Contohnya kita menerima terbuka nilai daripada tamadun lain, seperti tamadun Yunani, India, China, tamadun Islam, tamadun mana kita terima yang mana ada manfaat kita ambil. Right, ini munculnya tamadun. Selepas tamadun ni dia ada jangka hayat dan expired dia. Kita tengok Melaka 1409 ataupun 1411. 1414 contoh Melaka, jatuh 1511. Portugis menyerang Melaka contoh, jatuh. Dia ada tempoh hayat dia. Jadi kita tak mustahil dalam negara kita ni, kalau kita tak jaga selok-beloknya, dia punya nilai estetikanya, dia punya, maka kita pun boleh mungkin dijajah oleh orang lain. Hari ini pun kita dijajah adalah aspek pemikiran. Jadi kemerosotan tamadun ni, sejarah merakamkan setiap tamadun mengalami zaman kemerosotan ataupun kejatuhan. Kalau tengok tamadun Babylon, tamadun yang dulu-dulu hebat-hebat, pun musnah. Firaun pun musnah. Hebat macam mana pun pasti akan jatuh. Sebab tu
Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai satu tempoh maka tidak akan lebih cepat, tidak akan berlama. Maknanya sampai satu masa. Tak kira apa juga ada tempoh dia, ada expired dia. Botol kicap kita apa ada expired. Kan? Kalau kita tengok Ibn Khaldun mengatakan kebangkitan dan kejatuhan sebuah tamadun adalah mengikut kitaran hukum sejarah. Pada peringkat permulaan berjaya kerana ada nilai-nilai baik. Mula-mula orang yang awal ini orang yang baik-baik. Okey. Namun akhirnya jatuh sebab apa? Mewah. Duit dah banyak. Gaji dah besar. Banyak pengaruh. Nak pangkat. Nak lebih lagi. Rasuah. Penyelewengan. Penindasan. Kezaliman. Maka lingkuplah negara tersebut. Jatuh. Sebab apa? Ketamakan. Tamak tadi. Ini perlu jadi soalannya, apakah faktor yang menyebabkan merosot tamadun? Yang pertama, wujud jurang sosial yang melebar. Yang paling kaya dekat kita, negara kita ni, pendapatannya sebulan 1 juta. Yang paling miskin, RM8 sebulan. RM80 sebulan. RM800 sebulan. RM8,000 sebulan. Jadi maksudnya jurang yang berbeza. Jurang berbeza. Jurang perbezaan ketara antara golongan kaya dan miskin mencetuskan ketegangan. Yang mana golongan miskin diabaikan hak mereka dan dizalimi oleh golongan kaya. Hal ini mampu menggugat keamanan dan kestabilan pembangunan. Jadi berlaku rompakan, lampu kita kata peras ubud, macam-macam lah. Itu yang pertama, jurang yang melebar. Yang kedua, berleluasa kezaliman. Kezaliman dan penindasan sehingga mencabuli hak asasi manusia. Kehidupan bertamadun tidak bermakna jika ketatanegaraan dan perundangan dicabuli, justru mengundang kepada pemberontakan. Ini kena jagalah. Kalau betul dia bersalah, jatuhkan hukuman bersalah. Kalau dia tak bersalah, jangan jatuhkan hukuman bersalah. Kita telah menzalimi orang. Dan yang ketiga, keruntuhan akhlak dan moral. Minum araknya, isap dadahnya, berpeleserannya, ambil pil kudanya, macam-macam yang dibuat. Keruntuhan akhlak ni. Jadi ini sangat penting, kritikal. Dan wujud sikap jumud. Tertutup. Orang lain dah sampai ke bulan dah, kita masih lagi berlega-lega. Tak buat apa. Orang dah buat teknologi apa? Sepatutnya orang dah buat, kita seiringan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Contohnya. Dan juga berlaku malapetaka. Kita buat cantik lah KLCC. Tiba-tiba datang gempa bumi, gunung Merapi. Kita tak adalah gempa bumi, gunung Merapi kan. Maksudnya malapetaka, hujan, ribut, petir, tsunami, taufan. Ini semua malapetaka. Ataupun paling common pun kiamat dah datang. Dan juga datangnya merebak penyakit sebagaimana COVID-19 hari ini, hampir 300 juta seluruh dunia terkesan. Dan hari ini juga apabila India contohnya mereka tidak mengamalkan SOP, bahkan dia kata dia dah bebas daripada COVID, lalu mereka pun buat pesta keagamaan, mandi di sungai Ganges dan sebagainya. Akhirnya hari ini 300,000 kes per hari. Jadi kita tak mau jadi macam negara yang mana mereka dah melepasi satu tahap, tetapi sebabkan kita tak mau menjaga penjarakan sosial dan memohon kepada Allah Ta'ala, maka kita akan berhadapan dengan lebih hebat lagi daripada aspek ini. Ini kena jaga. Itu mahasiswa kena jaga, kita jaga, ustaz kena jaga, kita jagalah, kita minta Allah jaga kita. Itu yang paling penting. Alright. Macam mana tamadun itu muncul dan akhirnya tamadun itu jatuh, dan bagaimanakah kita nak berinteraksi dengan tamadun? Itu persoalan. Interaksi antara tamadun ni, makna interaksi ni apa? Hubungan yang saling bertindak balas. Dia saling bertindak balas. Saling mempengaruhi antara satu sama lain. Ada dia punya interaksi dia. Ada hubungan dia. Agama, pegangan nilai, bahasa, budaya, adat dan sistem sosial mempengaruhi interaksi. Jadi sebenarnya, apakah yang mempengaruhi interaksi? Budaya dia, bahasa dia, agamanya, perundangannya, peraturannya. Itu semua membentuk interaksi, hubungan. Dan berlaku interaksi disebabkan semangat toleransi dan saling menghormati. Jadi maksudnya kenapa berlaku interaksi? Sebab wujudnya hubungan, saling hormat menghormati. Kan begitu. Dan terdapat beberapa jenis interaksi. Ada interaksi dalam lingkungan budaya yang sama. Maknanya bagaimana interaksi dalam lingkungan budaya yang sama, iaitu melibatkan interaksi hubungan satu budaya dalam satu kaum. Contohnya masyarakat Melayu terdiri pada Jawa, orang Banjar, orang Mendeling, orang yang pelbagai bangsa lain. Jadi mempamerkan kepelbagaian budaya dan adat keturunan. Ini maknanya interaksi budaya yang sama. Dan begitu juga interaksi daripada kita kata budaya dan tamadun yang berbeza.
kan? Tamadun berbeza. Contohnya satu kaum berlainan budaya dan kepercayaan agama dapat saling berinteraksi. Sama seperti masyarakat Islam berinteraksi dengan masyarakat Buddha di Thailand dan Kemboja, masyarakat Hindu dan masyarakat Islam di Malaysia. Jadi ada budaya tamadun berbeza. Dan juga begitu antara tamadun yang kuat dengan yang lemah. Contoh interaksi Islam dengan Yahudi dan Kristian di Madinah. Hak masyarakat Yahudi dan Kristian diberi jaminan perlindungan dalam Piagam Madinah. Dan sepanjang sejarah ketamadunan Islam, masyarakat bukan Islam hidup aman, tenteram, damai di tengah masyarakat Islam, majoriti Islam. Tak pernah lagi ditindas. Tapi yang jadi persoalannya apabila Islam sebagai minoriti di sebuah kawasan majoriti bukan Islam, Islam ditindas. Contoh hari ini ada urura kita dengar daripada masyarakat di Uyghur, di China, mereka ditindas. Tidak diberikan kebebasan. Hari ini Malaysia pun dah ada satu kes. Apabila kita kata nak puasa pun, kau larang puasa, kenapa? Kita tak pernah larang orang bukan Islam mengamalkan ajaran mereka. Tapi mereka boleh rotan, boleh sebat orang berpuasa. Tak boleh lah. Negara China mungkin kita dapati, kita dengar-dengar daripada berita mengatakan begitu. Sebenarnya tidak begitu. Kita kata bertamadun, kena ikutlah aspek tamadun tu. Kan? Ini perlu kita perhalifsi, jangan sampai kita tidak mewujudkan interaksi yang baik antara masyarakat yang bertamadun. Jadi sebenarnya apabila sebut interaksi antara tamadun ni, dia ada pro and con. Yang mana kesan positifnya pertama mendapat perlindungan, keamanan dan kestabilan. Hubungan contohnya Melaka dengan Thailand satu masa dulu. Thailand memberi perlindungan kepada Melaka, maka Melaka bayar ufti emas kepada Thailand contohnya. Jadi mendapat perlindungan. Dan juga kesan positifnya penyebaran agama. Apabila berlaku interaksi tamadun Islam dengan alam Melayu, maka Islam dapat disebarkan ke tanah Melayu. Dan begitulah seterusnya. Apabila Portugis menyerang Melaka, mereka telah membawa unsur dalamnya sekali ajaran Kristian. Maka Islam tersebar, Kristian tersebar juga di tanah Melayu. Tapi tak kuat. Sebab pegangan orang Melayu begitu hebat sehingga hari ini sebut Melayu mesti Islam. Tak ada yang Kristian. Ini yang kita tengok. Dan pengembangan dan pertukaran ilmu dan kemahiran. Tamadun Yunani diterjemahkan, maka lahirlah kita kata percambahan ilmu dan pemikiran. Dalam aspek ekonomi, teknologi, kebendaan, semua tadi itu ada kesan positif. Begitu juga kesan positif ada pengaruh kesan negatif. Contohnya berlaku peperangan, pembunuhan atas faktor agama, kuasa serta ekonomi seperti perang salib, konflik antara penganut Buddha dan komunisme zaman dinasti Han. Jadi berlaku pembunuhan, pemberontakan macam-macam sebab kesan interaksi. Sebab dia nak mengawasi. Dan yang terakhir pada pagi ini kita ambil iaitulah pemikiran Ibn Khaldun. Kalau kita tengok Ibn Khaldun ni, mungkin mahasiswa semua pernah dengar perkataan Ibn Khaldun. Yang mana Ibn Khaldun ni nama dia adalah Abdul Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin Ibn Hassan bin Al-Khaldun. Lahir pada 1332 Masihi di Tunisia dan meninggal 1406 Masihi di Kahira, Mesir. Dan juga beliau ni banyak mempelajari banyak ilmu seperti ilmu bahasa, hadis, falsafah, geografi, matematik, astronomi. Sebab tu di bapa pemodenan, bapa moden ni. Macam mana nak develop bandar, macam mana nak bapa sosiologi ni. Dan seorang yang pakar dalam bidang sejarah dan sains sosial serta falsafah. Ibn Khaldun ni pemikirannya, Al-Muqaddimah kitab dia tu. Dan pernah menjawab jawatan penting semasa di Tunisia dan juga Morocco. Dan pernah menjadi hakim di Mesir semasa pemerintahan Sultan Abdul Abbas. Abdul Abbas. Dan pernah menjadi pensyarah Universiti Azhar dan universiti lain. Hebatnya. Dan karya agungnya kitab Al-Muqaddimah. Jadi Ibn Khaldun ni bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa punya orang. Allah Ta'ala bagi dia gifted hebat. Ini orang-orang yang menongkak arus. Jadi kat sini, apakah Ibn Khaldun ni punya pemikiran? Macam manakah pemikiran Ibn Khaldun? Yang mana Ibn Khaldun ni seorang ilmuwan yang berkemuliaan dan memahami realiti masyarakat Islam di Afrika Utara dan Sepanyol dan Timur Tengah. Dia boleh upgrade, dia boleh sistemkan, disesuaikan masyarakat tu. Contoh, umrah lebih besar dan lebih baik akan terhasil apabila sebuah organisasi sosial dibentuk dalam keanggotaan bertambah. Maknanya nilai tamadun. Nilai tamadun. Dan ilmu dan pelajaran mampu meningkatkan pemikiran dan memberi kesan kepada pembentukan jiwa. Ini contoh. Dan pegawai-pegawai negara Islam perlu diberi kedudukan tinggi.
Pengaruh lah. Kan? Dan penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan paksa ke atas rakyat dan harta peribadi punca kejatuhan negara. Kalau kita ada salah guna kuasa, rasuah, penyelewengan, inilah yang rosak negara. Dan penumbuhan bandar perlu dirancang bagi memperbaiki sistem penghuninya dan ketahanan bandar. Kita bukan main pacak je bandar. Sebab tu ada perancangan majlis perbandaran gitu kan. Ataupun Datuk Bandar ke, ada rancang jalan macam mana, masjid macam mana. Kalau ini sistem, kalau nak buka taman mesti ada masjid, mesti ada surau, dan keluasan mesti ada, dia kena letak syarat mesti 3 bilik sekarang punya sistem. Kalau nak buat kondo pula, dia kena ada semua aspek yang telah ditentukan. Maknanya kena ikutlah. Dan sektor pertanian, kesenian, perdagangan sektor penting tingkatkan ekonomi. Dan kekayaan satu bangsa terletak pada kegiatan ekonomi, bukan pada jumlah emas perak dimiliki. Maknanya macam mana kekuatan ekonomi dia hari ini, maka itulah yang menjadi kekuatan kepada bangsa yang bertamadun. Wallahu a'lam. Boleh off record. Alia, off record.